العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dimuliakan para pendengar yang dikasihi Allah SWT. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan baca kitab Ahadisul Muntakhabah, hadis-hadis pilihan yang bertajuk beriman kepada perkara ghaib. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah. Mata as-sa'ah ya Rasulullah? walakinni uhibbullaha wa rasulahu qala anta ma'a man ahbabta. Riwayat Bukhari. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah kiamat akan berlaku wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah yang telah kamu sediakan untuk menghadapinya? Beliau menjawab, saya tidak dapat bersedia untuk menghadapinya dengan solat sunat, puasa sunat dan sedekah yang banyak. Tetapi saya cintakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhirat nanti kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai di dunia. Hadis Sahih Bukhari. Diulangi, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah kiamat akan berlaku wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah yang telah kamu sediakan untuk menghadapinya? Beliau menjawab, saya tidak dapat bersedia untuk menghadapinya dengan solat sunat, puasa sunat dan sedekah yang banyak. Tetapi saya cintakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhirat nanti kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai, yakni di dunia. Hadis Sahih Bukhari. Hadis kedua insya-Allah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa ahabbu ilayya min ahli wa ahabbu ilayya min waladi wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruka fama asbiru hatta atiyaka fa anzur ilaik wa idza dhakartu mauti وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sayyidina Anas radhiyallahu
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya mencintai tuan lebih daripada diri saya, lebih daripada isteri saya dan lebih daripada anak saya sendiri. Apabila saya berada di rumah lalu saya teringatkan tuan, saya tidak dapat menahan sabar sehinggalah saya datang melihat tuan. Apabila saya teringat kematian saya dan kematian tuan, saya meyakini bahawa apabila tuan masuk ke dalam syurga, maka tuan akan diangkat ke darjat para nabi alaihi wassalam. Sementara saya pula belum tentu boleh masuk syurga ataupun tidak. Jika saya boleh masuk syurga sekalipun, saya khawatir saya tidak akan dapat melihat tuan lagi kerana darjat saya jauh lebih rendah daripada darjat tuan. Bagaimana saya mampu menanggungnya?" Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memberi sebarang jawapan sehinggalah ayat ini di bawah turun oleh Jibril alaihi salam yang bermaksud, sesiapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu para nabi, siddiqin, para syuhada dan para salihin. Mereka inilah teman yang paling baik. Tafsir Ibnu Katsir. Diulangi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya mencintai tuan lebih daripada diri saya, lebih daripada isteri saya dan lebih daripada anak saya sendiri. Apabila saya berada di rumah lalu saya teringatkan tuan, saya tidak dapat menahan sabar sehinggalah saya datang melihat tuan. Apabila saya teringat kematian saya dan kematian tuan, saya meyakini bahawa apabila tuan masuk ke dalam syurga, maka tuan akan diangkat ke darjat para nabi alaihi wassalam. Sementara saya pula belum tentu boleh masuk syurga ataupun tidak. Jika saya boleh masuk syurga sekalipun, saya khawatir saya tidak akan dapat melihat tuan lagi kerana darjat saya jauh lebih rendah daripada darjat tuan. Bagaimana saya mampu menanggungnya?" Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memberi sebarang jawapan sehinggalah ayat ini dibawa turun oleh Jibril alaihi salam yang bermaksud, sesiapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu para nabi, siddiqin, para syuhada dan para salihin. Mereka inilah teman yang paling baik. Tafsir Ibnu Katsir. Hadis seterusnya insya-Allah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Min ashaddi ummati ilayya hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahadum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antara orang yang paling banyak mencintaiku ialah orang-orang daripada kalangan umatku yang akan datang selepasku. Mereka begitu berkeinginan untuk melihatku sehingga mereka sanggup mengorbankan anak, isteri dan harta benda." Hadis sahih Muslim. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antara orang yang paling banyak mencintaiku ialah orang-orang daripada kalangan umatku yang akan datang selepasku. Mereka begitu berkeinginan untuk melihatku sehingga mereka sanggup mengorbankan anak, isteri dan harta benda." Hadis sahih Muslim. Hadis akhir insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin, u'titu jawami'al kalim, wa nusirtu bil 'urb, wa uhillat lil maghanim, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, wa ursiltu ilal khalqi kaffah, wa khutima biyan nabiyyun." Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Aku diberi kelebihan berbanding nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Pertama, aku dikurniakan dengan kalimah yang jami'. Kedua, aku dibantu dengan kegerunan, yakni Allah SWT mewujudkan rasa gerun dan takut terhadapku dalam hati-hati musuh. Ketiga, harta rampasan menjadi halal bagiku, sedangkan harta rampasan umat terdahulu tidak halal bagi mereka, sebaliknya akan dibakar oleh api yang datang dari langit. Keempat, seluruh bumi, yakni debu telah dijadikan suci untukku, yakni boleh bersuci dengan debu tanah dengan cara bertayamum, dan seluruh bumi juga sebagai tempat menunaikan solat, sedangkan umat terdahulu hanya boleh menunaikan ibadat mereka di tempat yang khusus sahaja. Kelima, aku diutus sebagai nabi kepada seluruh makhluk, manakala para nabi sebelumku diutuskan khusus kepada kaum mereka sahaja. Keenam, ditamatkan salah silah kenabian denganku, yakni selepasku tiada nabi atau rasul lagi. Dan hadis riwayat Muslim. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi kelebihan berbanding nabi-nabi yang dengan 6 perkara. Pertama, aku dikurniakan dengan kalimah yang jami'. Kedua, aku dibantu dengan kegerunan, yakni Allah Subhanahu wa taala mewujudkan rasa gerun dan takut terhadapku dalam hati-hati musuh. Ketiga, harta rampasan menjadi halal bagiku, sedangkan harta rampasan umat terdahulu tidak halal bagi mereka, sebaliknya akan dibakar oleh api yang datang dari bumi, yakni debu telah dijadikan suci untukku, yakni boleh bersuci dengan debu tanah dengan cara bertayamum, dan seluruh bumi juga sebagai tempat menunaikan solat, sedangkan umat terdahulu hanya boleh menunaikan ibadat mereka di tempat yang khusus sahaja. Kelima, aku diutuskan sebagai nabi kepada seluruh makhluk, manakala para nabi sebelumku diutuskan khusus kepada kaum mereka sahaja. Dan surat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.